Tuhan itu tidak pernah tidur. Saya tak salahkan orang, saya tak katakan orang, saya tak buat itu, saya tak buat ini. Sekarang ni dia dah cocok saya punya rusuk sebelah kanan ni. Itu yang jadi sakit. Sebab kalau nak ikutkan penyakit sklerosis itu itself, dia tak sakit sangat. Kamu balik KL, kita akan selesaikan kerja kita. Begitu family, kita buat untuk dorang. Bukan saja orang dekat luar sana sebabkan COVID ni yang terjejas, saya sendiri terjejas. Kalau orang pakai susuk ni, dia punya penangan tu kan akan popular gila-gila tau. Kita sebagai wanita, of course lah awak siapa yang caras tu kan. Tahun ni ke macam mana? I don't know. Wait for it, okay? Tak tahu. Sukalah melodi dia korek-korek. Janganlah ada iri hati. Kesianlah tengok anak-anak dia orang. Janganlah cuba nak meruntuhkan rumah tangga dia orang. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandai jawab salah. Wow. Metalik. Sakit Berkilau. mata. Okey, terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama kami dalam Melodi memeriahkan hari-hari minggu anda. Seperti biasa kan, ramai orang kalau tak buka Melodi hari Ahad, maksudnya bukan hari Ahad. Betul. Jadi macam biasa kita akan temankan hari Ahad anda bermula sekarang sampai pukul 1.30. Banyak cerita-cerita menarik, antaranya kita ada cerita Puteri Sarah dan juga Samsul Yusof yang dikatakan sedang dalam fasa berbaik-baik sekarang ni. Alhamdulillah, happynya. Lepas tu kita pula ada cerita pasal Syahrul Rizwan yang meniaga musim PKP ni pun alhamdulillah juga. Itu story yang pertama kita. Ya, tapi apa-apa pun jangan lupa untuk terus tweet #Melody TV3 dan juga follow Instagram official kita iaitu TV3 Melody. Yes. Okeylah, cerita pasal Syahrul Rizwan tadi kan. Abang pernah tengok dalam Melody dia kata, kalau nak jadi artis kat Malaysia ni bukannya boleh macam artis Hollywood kaya raya buat satu filem 10 tahun tak payah kerja kan. Betul. Kena cari duit untuk kelangsungan hidup. Ya, nak pula dalam keadaan sekarang ni. Betul. Orang kata bila terpaksa melalui PKP, job kurang kan, tak boleh nak syuting. Betul. Jadi apa yang boleh buat adalah macam yang disarankan oleh Syahrul Rizwan, carilah alternatif cara lain, meniaga. Yes, dan itu Syahrul Rizwan dan juga kita ada cerita pasal Tuju yang katanya keluar single baru. Jiwa Pusing. Jiwa Pusing ni pun mesti dicerita masa PKP juga ni kan. Pusing jiwa sebab tak tahulah nak buat apa, show dah tak ada semua ni kan. Tapi maksudnya PKP ni kalau kita pandai manfaatkan dia, kita boleh dapat idea. Boleh buat cari macam Syahrul Rizwan, idea untuk cari duit. Macam Tuju, idea untuk buat lagu. Okeylah, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, apa kata kita buka cerita kita dengan cerita-cerita yang positif macam ni. Over to you Syahrul Rizwan dan juga Tuju. Jiwa Pusing. Jiwa Pusing. Macam lagu dia dulu juga kan? Walaupun berdepan banyak kegagalan dalam dunia perniagaan, ia tidak sedikit pun mematahkan semangat pelakon cinta sekali lagi Syahrul Ridwan yang tetap meneruskan minat dalam dunia perniagaan untuk bergelar usahawan yang berjaya. Jom kita dengarkan apa kata beliau. Okey Syahrul, sebelum tu nak ucapkan tahniah lah. Setelah 10 tahun bergiat dalam industri hiburan tanah air, akhirnya keluarnya produk Syahrul. So apa yang Syahrul boleh kongsikan kepada peminat Syahrul di luar sana? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini saya rasa seronok, saya rasa bangga sebab selepas 10 tahun dalam industri, kebanyakannya saya hanya keluar sebagai duta produk, spokesperson, dan hari ini selepas kegagalan bisnes yang sebelum ni, hari ini saya ada dekat sini bersama dengan tim. So alhamdulillah saya rasa macam best. Kalau sebelum ni saya dah cuba bermacam-macam. Betul kata orang, kalau kita tak jumpa mentor yang baik, kita tak tahu selok-belok perniagaan, memang kita akan kecundang. Jadi saya anggap ni rezeki saya berjumpa dengan partner saya. Dia dah lebih 10 tahun dalam industri wangian. Jadi saya rasa ini satu peluang yang baik untuk saya menjana bukan sahaja pendapatan tapi ilmu daripada dia, dan benda tu saya harap saya dapat kongsikan. Bukan saja orang dekat luar sana sebabkan COVID ni yang terjejas, saya sendiri terjejas, dan saya memikirkan andainya COVID ini
ini dah habis, tapi selepas ini kalau saya tak ada job berlakon, saya nak buat apa? Siapa nak bagi makan dekat anak-anak dan juga isteri saya. Jadi ini adalah langkah yang baik untuk saya, backup plan saya, dan hopefully Allah mudahkan segalanya. Sebelum ni Syarul pernah berniaga pisang salad. So sekarang ni saya nak tanya, dah serius betul-betul lah dalam perniagaan ni. So macam kerjaya Syarul sendiri, adakah masih aktif lagi atau sekarang ni dah fokus untuk dunia perniagaan? Sebenarnya saya masih lagi serius dalam bidang lakonan. Cumanya sekarang ni macam saya cakap, ada backup plan, dan insya-Allah benda ni mungkin satu hari nanti saya tahu memang takkan selamanya kita akan jadi hero. Takkan selalunya kita nak jadi tumpuan untuk penonton-penonton. Jadi apa yang saya buat ni adalah backup. Berkenaan dengan tak ada job tu, alhamdulillah masih lagi banyak. Jadi selepas ni saya akan shoot untuk Sabarlah Duhai Hati bersama dengan Amira Rosli, dan juga banyak lagi pelakon-pelakon hebat bawah arahan Pali Yahya, director favourite saya, dan juga di bawah produksi Suhan Movies Datuk Rosham. Last kali apa Syarul boleh katakan mungkin untuk perniagaan Syarul sendiri dan juga kepada peminat yang sentiasa menyokong kerjaya Syarul dari segi lakonan maupun dari segi perniagaan Syarul? Saya nak ucapkan terima kasih banyaklah SR Tigers, especially-nya dah lebih 10 tahun dah dengan saya daripada awal sampailah sekarang. Thank you so much, you know who you are. Dan juga yang paling penting sekali, family saya, wife saya Dina, dan juga anak-anak saya. Dioranglah big why ataupun faktor yang menyebabkan saya terus struggle untuk baiki hidup saya. So harapan saya tengah baby step dalam bisnes. Hopefully this is the right thing to do, dengan right mentor, right knowledge, dan juga benda ni saya harap dapat kongsi dan bagi manfaat pada orang luar, insyaAllah. Aku bongkar atas bawah aku selongkar, ku tidak kau sekat, jangan bilang ku yang cah. Salah seorang ahli kumpulan K-Click 7 kini tampil dengan lagu solo iaitu Jiwa Pusing. Difahamkan lagu ini adalah tentang kisah hidup penyanyi rap popular itu. Makin rusing, air mata malam, bunyinya tak berlagu, sekarang pusing. Pertama sekali kita tengok susut badan Tuju ni tengah diet ke, buat badan ke, bagaimana? Saya adalah tengah menyihatkan diri. Lagi-lagi kita baru ada bintang kan. Saya perlukan sihat lagi lah untuk dorang kan. Kita tahu sekarang Tuju dalam rangka promosi untuk lagu terbaru Jiwa Pusing, lagu solo kan. Katanya inspirasi daripada kisah hidup Tuju yang dulunya susah, now dah mendapat lebih kurang lah segala-galanya. Jadi apa yang Tuju boleh katakan tentang Jiwa Pusing ni? Macam tadi cakap dapat segala-galanya tu tidaklah, tapi bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Jiwa Pusing ni ya memang mengenai tentang hidup saya, di mana 2 tahun lepas, bukan di waktu inilah, baru mempunyai rezeki kan. Tahun 2021 ni dapat rilis lagu Jiwa Pusing, dan harap boleh memberi inspirasi kepada yang di luar sana. Lagu tu menceritakan di mana kita ni kena keluar daripada zon selesa kita dan mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri kita, untuk masa depan, untuk semua orang sekeliling kita. Semua dugaan ataupun semua masalah di dunia ni kita boleh selesaikan kecuali mati. Tuju sebelum ni keluar dengan lagu K-Click, keluar lagu dengan Lokabi, keluar lagu kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain. Lagu solo ini bagaimana? Mostly memuji lagu ini. Jadi apa yang Tuju boleh katakan? Alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah. Ada yang menerima lagu Jiwa Pusing ni, ada yang susah untuk menerima ataupun kurang faham tentang lagu ini. Tidak apa, saya faham. Yang selalu layan muzik K-Click dan lagu Loka, Tuju sendiri, mereka memberi feedback yang positif. Saya happy. Saya tidaklah target macam lagu ni pergi jauh atau sebagainya. Tapi kalau ada rezeki lebihnya pergi jauh, ya saya akan cuba yang terbaik, insyaAllah. Kak Iza ada pernah membacakan Tuju juga ada berkongsi perubahan sikap. Sebenarnya Tuju pernah dilabelkan panas baran. Apabila sudah berkeluarga, dah semakin matanglah mengawal perasaan marah. Jadi apa yang Tuju boleh katakan tentang perkara ini? Semua manusia pun benda ni mereka akan lalui. Umur ke umur, hari ke hari kan. Saya ingin mencari benda yang positif. Bila saya ditemui jodoh bersama Lokabi, kahwin, mempunyai cahaya mata. Dan benda tu lagi mematangkan saya menjadi seseorang yang berguna di keluarga saya. Bagi saya itu adalah benda yang sangat baiklah. Semua orang mempunyai baran, di mana mereka kalau dimarahi atau dan benda yang boleh memarahkan. Saya ni bukanlah mempunyai baran yang tinggi, cuma mungkin ada beberapa salah faham di luar sana yang sentiasa menunjukkan saya ni ada baran dan sebagainya tanpa menyoal saya. Alhamdulillah, saya sangat happy sekarang bersama keluarga dan anak saya, Bintang dan Yusof, dan K-Click. Saya sekarang bersama Black Hat Cat. Saya sangat-sangat teruja dan sangat-sangat bersemangat untuk meneruskan journey ini. Dan ini adalah tahun ketiga saya di industri bersama K-Click 7 dan kali ini solo. So di luar sana yang baik doakan untuk saya juga. Untuk K-Click macam mana? Kita tengok selepas merais macam agak sepi seketika. Jadi mungkin ada Tuju nak katakan ada perancangan untuk K-Click selepas ini? Tengah disusun rapi, di mana kami sebenarnya mempunyai plan awal tahun ni. K-Click memberi sokongan penuh untuk single saya yang terbaru rilis. So kita fokus dengan Jiwa Pusing dahulu. Lepas tu kita fokus anugerah juara lagu Noki K-Click. Lepas tu insya-Allah sebelum puasa ataupun selepas raya mungkin kami akan rilis sebuah lagu single terbaru selepas merais. Saya pun setengah
tengah excited juga nak kongsikan lagu-lagu K-Click dan lagi-lagi insya-Allah lepas raya saya akan sambung cerita Jiwa Pusing ini. Ahli kumpulan K-Click ada yang berada di KL, ada yang berada di Sabah. Jadi ada tak itu menyukarkan perjalanan K-Click untuk mempromosikan lagu, membuat lagu baru ke bagaimana untuk tuju sendirilah? Ya, ada sedikit susah pembikinan lagu ataupun perbincangan. Hari-hari kami melalui Zoom, saya sendiri sebagai adik-beradik dalam K-Click ni rindu sama mereka yang di KK. Sekiranya orang K-Click ni tengok melodi ni, kamu balik KL, kita akan selesaikan kerja kita. Begitu family, kita buat tok dorang. K-Click. Ya, itu cerita-cerita yang positif, abang. Yep. Tapi tak melodi lah kalau kita tak bergosip. Jadi kita masih ada cerita-cerita panas. Contohnya, abang, yang masih hangat diperkatakannya itu kisah Da'i Said. Abang ingat tak dulu dia kata dah tak nak pakai nama Da'i tu? Ya, tapi kali ini dia tampil dengan ada lagu baru katanya yang mendapat kecaman hebat daripada netizen. Ya, tapi kita tak nak cerita sekarang. Sebab kita nak bagi korang ambil dulu mood-mood jahat. Ala-ala nak bagi mood ni Ayu Damit. Dia berhabisan RM10,000 untuk kecantikan setiap bulan. Ya Allah, Sekarang ni kita nak berehat seketika. Korang boleh buka Instagram. Lepas tu korang boleh tengok dekat Instagram Melody. Dalam masa yang sama, korang boleh tolong stokkan kita. Jabatan-jabatan netizen. Ayuh, jalankan kerja anda. Ni. Kila Ferry dapat cincin. Berehat. Kila Ferry dapat cincin. Tapi dekat kalau orang melihat asal usul saya adalah penyanyi dan masih menyanyi, saya rasa benda ni tak ada isu. Kalau boleh nak berdamai secara baik. Kita tak nak ada gangguan-gangguan lagi. Saya berpegang teguh, jadilah seperti bunga. Bila mana orang cabut dan orang renyuk bunga tersebut, pasti dia akan meninggalkan bau yang wangi. Ya, teruskan kemeriahan anda dalam Melody. Dan alang-alang dengan Melody ni, kita nak ajak ramai-ramai lah untuk dengar juga Radio Hot FM. Dan juga ni, tahniah buat juara Hot Celebrity yang memenangi RM39,000 baru-baru ini. Ya Allah, banyaknya. Tapi jangan risau, Kiki Kayangan akan bagi lagi wang bernilai RM10,000 iaitu wang terkumpul. Hanya perlu dengarkan Hot FM setiap Isnin hingga Jumaat bersama Gang Pagi Hot dan juga Jam Hot. Kalau jawapan salah, Kiki Kayangan tu akan upkan lagi RM500 setiap round. Nah, itu yang buat dia jadi sampai RM39,000 tu dia orang menang. Ya Allah, bestnya abang dalam keadaan sekarang ni. Ya, memang penting kena dengar. Good luck Hot FM, lebih hangat dari biasa. Nak tahu macam mana harga-harga, apa hadiah-hadiah yang menarik yang dia orang menang ni, apa kata kita roll VT Hot FM ni terlebih dahulu. Mana tahu minggu depan boleh dapat RM50,000. Kiki Kayangan dah approve nak bagi RM10,000 untuk Hot Celebrity. Hello people. Teka 5 suara selebriti yang dicari dengan susunan yang betul. Kalau jawapan salah, Kiki kasih up duit RM500 untuk next round. Nantikan Hot Celebrity di Gang Pagi Hot dan Jam Hot. Di satu-satunya Hot FM lebih hangat daripada biasa. Tertakluk terma dan syarat. Okey, jangan cakap dulu. Sabarlah, Nak. Sabar. Abang jangan dekat sangat dengan Kak Lana ya. Sebab dia sekarang dah bukan level manusia biasa. Ya, kenapa dia hantu? Dia bomoh. Tak ada. Boleh baik. Kalau kau jahat je aku santau. Kalau kau okey tak apa. Ya Allah, main santau-santau. Takut tak? Tetamu istimewa kita Nan Nordin dan juga Nadia Brian. Sashol. Kita kalau tengok orang cantik dia kata Sashol dengan sendirinya. Ya, kita bersama dengan pelakon-pelakon slot Samarinda iaitu Aku Yang Kau Gelar. Okey, Nan, tadi kau nak cakap sangat kan? Kau ceritakan sikit pasal watak kau dalam drama Aku Yang Kau Gelar Isteri ni. Karakter ni mencirikkan orang tau Kak? Okey, sebenarnya watak saya ni orang confuse. Sebenarnya saya ni umur 80 tahun. Tapi saya sebab memakai pemakai, ada susuk lagi, lepas tu kaki bomoh lagi. Itu yang jadi muda, terkejut tu jadi muda. Itulah watak saya. Dan in the same time saya mengajar ilmu, mengamal ilmu hitam dan mengajar. Protege saya adalah Sakinah lah. Protege saya. Saya mentor lah gitu. Macam happy je buat watak ni. Betul lah. Macam diri sendiri je. Dekat dengan jiwa. Bukan dekat dengan jiwa. Teringat nostalgia kakak-kakak kita. Bukan teringat nostalgia maksudnya membomohkan suami. Kau memang mengundang jangan ni. Kau jangan main-main. Jadi aku belajar betul-betul. Aku santau kau. Okey, Nadia pula. Watak Nadia dalam cerita ni. Okey, watak Nadia sebagai seorang gadis kampung yang telah dianiaya, yang disantau oleh Milah Mak Embun dengan Kinah.
Itu jadinya memang watak sedih lah, memang banyak menangis pasal cinta, pasal sekarang ni tengah isu yang dengan orang muda pula. Gitulah. Okey, maknanya watak Nadia baik, beza dengan watak yang sebelah sana. Baik sangat. Okey. Sangat baik. Okey, kita ada cerita yang baik tau. Walaupun kehangatan adanya Lana Nordin dan Nadia Brian dekat set ni macam tak sabar-sabar kita nak ajukan soalan kan. Tapi kita tetap kena teruskan story kita, iaitu kita ada cerita baik pasal Kila Ferry dah dapat cincin. Mungkin Rohana Jalil yang belikan cincin tu. Tapi kenapa mak dia nak beli cincin? Cantiklah dia kan, macam manis. Best dia nak mak macam itulah untuk mami. Tapi bukan nak cakap lah kan, Kak Lana. Yang ni pun hello juga. Hello. International campur-campur. Macam pula international lah. Lelaki Melayu tak bagus ke? Kau kenapa? Kau yang terasa lah awal. Awal sakit dah habis awal. Baiklah, baru-baru ini dalam satu sesi temu bual bersama dengan pelakon Kila Ferry, beliau telah mengumumkan atau memberitahu kerjasama beliau dengan satu jenama tempatan bagi menghasilkan produk kosmetik. Bukan itu sahaja, Melody sempat dan bertanyakan tentang penampilan pelakon itu yang kini sudah pun berhijab. Kongsikan sedikit, kenapa agaknya you memilih untuk berkolaborasi bersama dengan Kila? Maybe rezeki Kila berhijab, I tertarik untuk berkolaborasi dengan dia. After saya tengok Kila berhijab, I rasa macam I berminat. Tapi you kena tahu Kila sangat susah. Sangat susah untuk nak jatuh cinta dengan local produk. Sangat lama I tunggu keputusan daripada Kila. Hari yang paling rasa sangat bertuah bila Kila call I sebab dia seorang yang sangat cerewet. Sebenarnya Kila agak susah untuk pilih local produk untuk collaborate, especially kosmetik. How they do it is diorang bagi Kila try dulu. Diorang macam tak terus yang macam Kila I nak ambil you jadi ni tak. Sebelum ni Kila just use international brand. Diorang macam dapat keluarkan exactly texture yang Kila suka. Kila terus cakap kat the owner, okay jom kita collaborate. Kita nak tanyalah juga, orang kata bila dah lama tak berjumpa ni, macam mana agaknya you punya perkembangan kerjaya dari segi orang kata berlakon dan juga menyanyi juga? Masih macam biasa. Tawaran Kila still ada, cuma Kila pilih yang mana sesuai, yang mana tak sesuai tak bolehlah kita buat. Cuma sekarang ni bertambah pula dengan PKP, kita sendiri pun nak pergi dekat shooting set yang ramai orang tu pun macam nervous juga. Actually it depends on Kila lah nak buat ke tak. So far semuanya berjalan dengan lancar. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah Kila akan lancarkan single Kila juga. Dah di-record semua, tinggal nak lancar je. Kita tengah tunggu masa yang sesuai. Tahun lalu kan Kila Ferry mengambil keputusan untuk orang kata berhijab. Lama Melody untuk cuba mendapatkan Kila sendiri kan, tapi mungkin you tak bersedia lagi untuk memberi sebarang kenyataan bila dah jumpa depan-depan ni. Jadi mungkin you boleh kongsikan sedikit. Kila memang dah lama dah nak bertudung, cuma tak sampai lagi. Bila dah sampai tu Kila tolak tepi, tak fikir pun pasal job dapat ke tak ke. Wallahi like I don't even think about that. Apa yang Kila dapat tu, yang hidayah yang Kila dapat tu, Kila terus berhijab. Seterusnya yang lain-lain tu Kila fikir kemudian. Alhamdulillah everything seems so smooth macam air. Hopefully benda ni akan berterusan lah, sebab Kila pun baru je berhijab. Nak cakap banyak pun macam tak sesuai je kan, sebab banyak lagi benda yang Kila kena harungi. So far Alhamdulillah everything is smooth. Sebelum Kila sendiri berhijab pun kan, you dikenalilah sebagai seorang yang seksi. Maksudnya orang kata walaupun you tak berpakaian seksi pun, diri you sendirilah orang melihat you sebagai seorang yang seksi. Bila you tiba-tiba berhijab, sedikit sebanyak memberi inspirasi juga kepada orang di luar sana. Alhamdulillah, that's a good thing. Kila dikenali orang ni pun macam my career as public figure, kita nak tunjuk orang benda-benda yang elok lah, positive example. I hope dengan Kila pun sendiri dapat berubah ke arah kebaikan, dapat juga bagi inspiration untuk wanita-wanita kat luar sana yang sebenarnya nervous, takut sebenarnya nak bertudung ke apa. Hopefully bila dia nampak Kila buat ni, dia rasa macam kalau if she can do it, why not kan, I pun boleh buat. Harap boleh inspire orang lah kat luar sana. Sebenarnya Kila dulu masa nak pakai pun sebabkan orang selalu cakap macam payah tau istiqomah, baik-baik tau, susah tau. Itu yang membuatkan kita macam takut tau sebenarnya. Alhamdulillah bila Kila sendiri dah letak kepala, jangan dengarlah orang cakap susah ke apa tu, just follow your heart. Kita ada tengok Kila Ferry terbuka untuk berkongsi kan, you sekarang ni dengan siapa. Maksudnya sekarang ni Kila dah ada seseorang lah. Kongsikan sedikit, adakah selepas ni ada ke perancangan? Kila dengan dia, kita jenis yang date untuk marry, kita bukan date main-main. Of course kita ada cakap pasal tu, tapi bila tu kita serahkan dekat pihak lelaki lah ya. So kita perempuan je segan pula nak cakap. Sejujurnya memang kita ada cakap pasal perancangan yang akan datang. Tunggu je lah, kalau jadi tu korang memang confirm tahu. Nanti-nantikan lah ya. Adakah perancangannya tahun ni ke macam mana? I don't know, wait for it, okay? Tak tahu. Sukalah melodi ni korek-korek. Kita tertarik dengan cincin kat jari dia tu.
Adakah sudah diwisik? Belum lagi. Ini macam chop lah. Ini macam sesaja je lah. Macam ala biasa macam nak happy birthday lah macam tu. Tak chop lagi. Tapi perancangan tu ada. Bila tu, tunggulah. Thank you so much sebab support Kila from day one. I appreciate each and every one of you. Kalau tak kerana you guys, Kila takkan dapat teruskan pun dalam industri ni. Teruskan menyokong Kila. InsyaAllah kita pun akan bagi benda-benda positif untuk korang ikut. InsyaAllah. Love you so much. Don't stop supporting me. Kan dah kata. Dia kata bukan. Mungkinlah Rana Jali yang belikan cincin tu. Ya. Manis dia pakai tudung kan? Ya. Macam mana sekarang ni bila cakap pasal kemanisan Kila Ferry kan, kita nak tanya jugalah Kak Lana sendiri kan. Kak Lana memang tak lari daripada karakter-karakter jahat. Tak pernah tak ada orang offer Kak Lana watak-watak baik? Ada juga watak baik, tapi mungkin watak baik tu nak cari orang lebih jahat, nak buat muka macam jahat berat itu susah. So dia dah macam muka dia ni muka dah sharp kan. Nak cari yang jahat tu kena sharp. Ingat muka macam Angelina Jolie. Dia kalau watak jahat kena muka sharpnya. Yang muka bulat macam itu tak sesuai. Yang muka bulat macam mu tu kena buat tak baik. Pipi tak boleh ya. Okey, nak tanya. Sepanjang penggambaran ada tak macam pengalaman-pengalaman mistik? Ni mesti tanya soalan-soalan budak sekolah ni. Bukan. Kau berlakon jadi cerita bomo-bomo tu mesti ada benda-benda yang macam soalan dia macam kalau kat asrama tu duduk macam samalah tu kan. Tapi sebenarnya memanglah sinonim ke soalan tu memang sinonim lah. Tapi kalau jumpa pun diam. Yang aku rasa hantu pun takut tengok aku. Ada ke? Betul? Tak ada. Aku tak adalah. Hantu pun tengok aku lagi. Takut. Hantu pun takut. Okey, kita nak tanya Nadia jugalah. Dalam cerita Aku Yang Kau Gelar Isteri ni banyak babak-babak yang dipotong. Maksudnya tak lepas oleh lembaga penapisan ni filem sebab terlalu mungkin tak sesuai. Tak sesuai untuk tontonan umum. Jadi dia PL13. Apa pendapat Nadia Brais ni? Tekilan ke macam mana? Okey, first memanglah tekilan juga sebab kita nak hasilkan satu scene tu, nak siap satu scene pun ambil masa yang lama. Lepas tu scene tu pun memang susah saya rasa kan. Saya rasa memang dalam sepanjang saya berlakon, saya rasa yang scene yang kena potong tu antara yang paling susah yang kena buat. Sebab lepas tu memang sakit tekak, memang hilang suara. Tapi itulah bila kena potong tu macam sedih sikit. Tapi tak apa, boleh tengok kat social media. Special effect. Kita dapat saksikanlah ni. Scene yang Aku Yang Kau Gelar Isteri. Seram. Okey, selain daripada you all berdua, siapa lagi yang berlakon? Siapa pengarah? Siapa yang kata turut membintangi drama ini? Kita ada Sharifah Syakina, Datuk Adi Putra, Raja Atik. Apa ni? Kita punya sutradara kita punya director lah Suhaimi Dua. Suhaimi Dua. Okey, Kak Lana sendiri bergabung dengan Sharifah Syakina. Sharifah Syakina jadi Proto J katanya. Ni mentor. Senang tak? Senang kan? Mencabar tak nak berlakon dengan Sharifah Syakina? Mencabar dia sebab dia dalam set, bila dalam kita keluar set kita gerak tak pernah rehearsal pun dik. Tiba-tiba dalam set, wah, faham tak? Selalu kalau kita sebelum terus kita mood lah. Kita akan raise dialog. Dengan dia tak ada ya, kita duk gelak. Director pun pening kepala tengok kita orang. Lepas tu bila sampai dalam set, shoot. Susahlah juga kita. Boleh buat ke ni? Boleh buat ni. Nak tanya tadi tu yang scene hantu tu siapa? Adalah. Ingatkan kau jadi scene hantu tu. Kontrol setan. Tak boleh. Tak baik. Datang tengok rupa tu tak tahu pun nak ambil. Lepas ni kalau kau nak takut, aku cakap dengan suami. Nanti awal kali kita buat hantu jantan. Perempuan je. Kan, senang. Aduh. Okeylah, kepada mereka-mereka yang menonton ataupun yang kata takut terlepas drama ni, apa yang you all boleh katakan? Okey, boleh layari website aiki.com. Okey, boleh tengok kat situ tak ada kena potong. Kat situ best sebab dia tak ada potong. Okey. Tak ada potong, boleh tengok. Saya rasa orang akan tengok kat sanalah dekat ketiga ni. Mungkin dia cut sebab kita lah sebab kita ada ramai. Kita tontonan umum. Dia PL13. PL13. Okey. Apapun kepada anda semua, katakan sesuatu kepada mereka-mereka. Dah. Itu je nak cakap. Untuk peminat. Rating tinggi ni. Rating tinggi kan. Tak apa, lepas ni kita vote awal untuk jadi watak saka lelaki. Lepas dia tahu yang boy punya watak saka tak keluar lagi, nanti keluar. Nadia pula sokongan. Okey, kena tengok Aku Yang Kau Gelar Isteri esok episod 11. Kita ada 15 episod minggu akhir dah ni. Minggu akhir kena tweet, kena kasih trending Aku Yang Kau Gelar Isteri. Okey. Alright, thank you. Sekarang ni Akak, kita ada cerita pasal Ayu Damik, Kak. Ayu Damik. Dia
operation muka dia RM10,000. Bukan operation. Bukan. Oh, jangan. Jangan. Kau suka mengundang tau. Kenapa cakap mengundang tau? Mengundang je kau tak. Dia beli barang. Dia beli barang. Ayu Damit. Kita dapatkan. Kalau aku kat sini dah Damit. Dia buat kos treatment bernilai RM10,000 setiap bulan. Apa dia memang macam tu kan? Setelah muncul dengan single terbaru, percubaan Ayu Damit untuk kembali mencipta nama dalam industri menerima sedikit tamparan dengan pelbagai usikan warga maya di media sosial. Selain dituduh berbelanja berlebihan, beliau juga dituduh menggunakan susuk. Aha, betul ke tidak? Jangan kita buat-buat cerita. Jom kita tanya Ayu Damit sendiri. Ayu Damit. Ayu baru saja muncul dengan lagu baru itu, lagu Permata. Jadi setakat sekarang ni macam mana sambutan peminat? Ayu tengok komen-komen, orang dah realise siapa Ayu Damit dan Ayu dapat juga peminat-peminat baru. Peminat lama pun still kenal Ayu siapa. Itu menguat semangat Ayu dalam industri seni. Mungkin disebabkan ada peminat yang tidak tahu ataupun tidak mengetahui latar belakang Ayu sebelum ini, terkejut bila Ayu dikabarkan berbelanja ribuan ringgit kononnya untuk mencantikkan diri dan sebagainya. Yalah kan dah kembali menyanyi, nak selalu keluar TV mesti dah kena cantik kan. Tapi bila dipertikaikan begitu, ada yang tuduh Ayu sampai membelanjakan RM10,000 sebulan untuk mencantikkan diri. Apa yang Ayu boleh katakan? Itulah bila netizen dia suka baca headline. Dalam otak korang tu terus macam tu belanja, baik sedekah ni. So korang sendiri yang fikir benda tu, bila korang baca headline, korang tak baca dalam dulu. So Ayu tak boleh nak salahkan orang sebab memang sekarang ni zaman orang akan hentam je. Tapi bagi Ayu, diorang baca dan diorang realise, ni penyanyi. Diorang akan tengok tau. Sebenarnya diorang tengok sebab ada yang tengok, diorang akan diam balik. Saya follow akak sebab saya tengok cerita akak. Saya tahu akak penyanyi. Itu pun salah satu untuk tambah follower kita dalam media sosial. Happy juga macam tu. Cuma nak ambil kisah sangat pasal orang nak cakap tu, daripada dulu sampai sekarang kot Ayu tak kisah pun apa orang nak cakap. Mereka juga yang membaca berita itu juga ada mengatakan, betul ke Ayu ni spend RM10,000? Macam ni je, tak ada pula nampak putih ke cantik sangat. Itulah cakap, dalam tu kita dah cakap nilai tu adalah 10K termasuk nilai tajaan. Cuba korang pergi dekat klinik ataupun korang tengoklah harga-harga dekat klinik tu. Tangan sebelah ni berapa? Muka berapa? Dia muka dia banyak tau. Ada kat sini, ada kat sini, macam-macam lah. So korang kena tengok kat situ, korang kena study juga. Sebelum nak hentam, korang study dulu lah. Ayu tak nak putih, Ayu nak bersih. Bila kita dah berjemur kat kebun tu, mestilah kita nak hilangkan segala daki-daki yang ada kat muka. Kita main dengan tanah apa semua. So orang tak tahu bakteria-bakteria yang datang. That's why lah Ayu berbelanja macam tu untuk kecantikan, bukan untuk diri sendiri, untuk pameran dan paling penting sekali untuk suami lah. Ayu juga ada berkongsi screenshot pihak yang menuduh Ayu ni menggunakan susuk pula sampai ke tahap tu sekali. Kalau orang pakai susuk ni, dia punya penangan tu kan akan popular gila-gila tau. Tak adalah. Ayu bersyukur sebab Ayu ada nama juga dalam industri. Cuma untuk pakai susuk ni, dia macam ni. Peminat hantar dekat Ayu screenshot tu, dia kata, "Kak Ayu tolong saman budak ni." Ayu sebenarnya Ayu gelak je cakap pakai susuk. Kat mana pula kita nak cari benda tu Ada juga yang kata, kenapa laki Kak Aiza siapa yang rampas? Alamak. Kau boleh nak berdamai secara baik. Kita tak nak ada gangguan-gangguan lagi. Kadang-kadang terfikir juga orang yang kita layan ni betul ke tak betul. Sekarang ni dia dah cocok saya punya rusuk sebelah kanan ni. Itu yang jadi sakit. Sebab kalau nak ikutkan penyakit sklerosis isam, dia tak sakit sangat. Tahun ni ke macam mana? I don't know. Wait for it, okay? Tak tahu. Sukalah melodi ni korek-korek. Selepas 2 tahun penyampai radio, pengacara dan juga penyanyi Haiza tidak keluarkan sebarang album, kini tampil dengan lagu terbaru bertajuk Mantan Isterimu. Namun ada yang mengatakan lagu ini menyokong perusak rumah tangga atau perampas. Macam-macam. Jom kita dapatkan penjelasan daripada Haiza sendiri. Sebelum kita nak tanya soalan seterusnya, kita tanya dulu macam mana Kak Aiza boleh terfikirlah idea untuk mengeluarkan lagu terbaru ini dan juga orang kata
tajuknya Mantan Isterimu ini? Saya dapat lagu ni adalah ciptaan Ajai. Of course saya nak lah sebab tak pernah kerjasama dengan Abang Ajai. Lagi satu lirisis dia pula adalah Abang Rudi. Nama pena dia Iman Imran. Saya memang kalau yang fast number ni saya memang suka. Lirik dia pula bila dia kata, "Dek, lagu ni dia punya tajuk adalah Mantan Isterimu." Saya cakap, wah, macam mana aku nak nyanyi lagu ni? Aku tak tahu ni kan. Saya membawa lagu ini adalah daripada side yang sebelah sini pula. Sebab orang selalu kalau tahu mantan je, yang bekas ni yang baik-baik. Yang kahwin baru ni semuanya adalah perampas semuanya kan. Tapi saya bukan nak kata yang baik, yang jahat, yang rampas, yang tidak. Saya cuma bawa lagu ini adalah side daripada yang sebelah ini, yang baru. Dalam kisah lagu ni pun dia tak ada kata yang kenapa dia kahwin baru. Cuma yang isteri baru ini dia bagi tahulah kalau boleh abang move on. Jaga-jaga dengan abang punya mantan tu. Risau kan tiba-tiba kan boleh kembali balik, nikah semula. Jealous tu tetap ada. Sebab itu bekas isteri berpisah ke atau apa berlaku sekalipun dalam keluarga, ada anak tolong jangan abaikan. Ada yang mengatakan yang Kak Haiza ni menyokong perosak rumah tangga bila keluar lagu ni kan. Jadi apa yang Kak Haiza boleh katakan? Ada juga yang kata, kenapa laki Kak Haiza siapa yang rampas? Alamak, takkanlah semua lagu yang kita nyanyi tu semua lirik kena-mena dengan kita. Kalau ada yang kata Haiza ni menyokong mereka yang mencaras atau merampas, itu tak benar sama sekali. Sebab kita sebagai wanita, of course lah awal siapa yang caras tu kan. Tapi kita tengoklah daripada sisi yang lain pula. Itu saja ada yang kata kisah yang terjadi terhadap rakan penyampai radio juga Syu. Katanya ada kemengena dengan kisah tersebut juga. Jadi apa yang Kak Haiza boleh katakan? Seolah-olah menyokong lah. Okey. Dengan Syu dia tajuk tu dia tak ada mantan. Dia baik dengan isteri dia. Cuma biasalah perbalahan rumah tangga tu kalau kita reveal kat media sosial semua orang tahulah. Kalau tak ada lah kan. Jadi untuk Syu punya kisah tu semua orang tahu. Kebetulan dan saya pun sebenarnya bagi kat dia juga, "Dek, tolong promote akak punya lagu ni dekat kau punya IG kan." Dia dapat je, "Wow, mantan isterimu." Baik Kak. Syu kan macam tu kan. Tak ada isu lah sebenarnya, tak ada kena-mengena dengan sesiapa pun. Sebagai penyanyi saya nyanyi je. Tapi biasalah kadang-kadang lagu putus cinta ke lagu cinta ke lagu rampas ke, semuanya kadang-kadang kena dengan aku kan. Kalau kena tu anggaplah ni macam pelipur lara je lah. Jangan ambil benda yang macam ni terlalu serius. Jangan doa yang tak baik, yang baik-baik sahaja. Career sebagai seorang penyampai radio kan, mengeluarkan lagu-lagu terbaru mesti ada kekangan mempromosikan di mana-mana stesen radio yang lain ataupun stesen TV yang lain. Jadi macam mana Kak Haiza menghadapi situasi ini? Kak Haiza pun seorang penyanyi sebenarnya selain seorang penyampai radio kan. Apa yang Kak Haiza boleh katakan? Jadi kalau orang melihat asal usul saya adalah penyanyi dan masih menyanyi, saya rasa benda ni tak ada isu. Tetapi dalam bisnes, konflik of interest itu memang ada. So Haiza tak boleh nak menghalang sebab rules, direction dia masing-masing. Cumanya untuk saya ni sebagai penyanyi, saya rasa saya tak boleh duduk diam. Saya kena sentiasa mengeluarkan produk supaya nak memanjangkan lagi jangka hayat dia sebagai penyanyi. Saya rasa benda macam ni perlu ada. Kalau saya tak ada berkesempatan dengan sesetengah saja sebenarnya stesen radio yang tak dapat memutarkan lagu Haiza, tapi the rest tu dia amat menyokong. Haiza rasa Haiza perlu gunakan platform digital yang ada daripada saya punya platform digital saya sendiri. Kalau Haiza fikir aku keluar sekejap lagi, bukan dia orang main pun lagu aku. Sampai bila pun Haiza tak akan keluar lagu kan. Kita satu tim dah buat the best. The rest tu kita serahkan pada Allah dan juga mereka-mereka yang rasa nak dengar lagu yang sebegini ataupun nak dengar karya-karya daripada penyanyi-penyanyi tempatan, silakan. Ya, itu dia Kak Haiza kita yang tak pernah orang kata makan dek usia. Itulah dia kan. Sama je kan. Bukan sama, energi sama, suara sama. Itulah bila keluar lagu pula terkena pula terpalit dengan situasi sekarang. Nak buat macam mana kan? Okey, ini nak bagi tahu kepada anda suka menyanyi macam Kak Haiza tadi. Family Duo, kerangan keluarga dalam satu suara. Setiap episod anda akan disertai oleh 5 pasangan duo mempunyai pertalian keluarga. Mak dengan anak ke, anak dengan mak ke, pakcik dengan makcik ke, saudara dengan cousin ke kan. Minggu ini bertemakan ibu, bapa dan anak. Jangan lupa malam ni jam 9 malam di TV3. Sebelum itu kita tengoklah dulu apa yang menarik sangat pasal Family Duo ni. Menariklah program ni. Ya. Jom kita tengok. Jom. Sorry, nak cakap I bagi you makan sikit lagi. Lagu ni memang membawa banyak makna pada kami. I memang tak suka kesunyian. I suka ramai-ramai. I suka meriah. Lagu itu adalah lagu zaman saya. Apalah dah. Mak, you jangan cabar. Zaman dah muda dah nyanyi. Jangan lupa saksikan Family Duo minggu ni dengan tema Ibu Bapa dan Anak. Hari Ahad, pukul 9 malam, hanya di TV3. Dan di studio kita ada Amiza Adnan dan juga adiknya. Adik! Adik! Kecil kita. Ni kakak ke?
Anak-anak. Anak? Kak, anak dah besar dah. Itulah dia, lagi besar pada mak. Itulah dia, Adrian kan? Okey, kita nak cerita pasal family duo. Malam ni akan beraksi secara mak dan anak dalam family duo ni. Apa Kak? Betul ke? Boleh menyanyi ke ni? Memang selalu menyanyi ke? Siapa? Mak dia ke anak dia? Mak dan juga anak. Anak dia memang selalu menyanyi tapi tak ada orang nak dengar, menyampah dia dengar. Tapi kalau anak dia, kalau kita upload kat IG, begini orang tengok. Oh ya? Ya. Orang suka tengok Aidil nyanyi. Orang suka. Aidil memang penyanyi ke Aidil? Tak, bukan. Ya. Tapi memang minat menyanyi. So apa perasaan Aidil apa malam ni lagu Aidil akan dirosakkan oleh mak? Okey, apa pilihan lagu Akak Mija sendiri, Kak? Okey, terus terang sebenarnya lagu ni bukan pilihan akak. Ini sedih tak macam nak mengadu kat semua rakyat Malaysia. Lagu malam ni terpaksa. Lagu malam ni bukan pilihan saya, tapi pilihan anak saya, kedua-duanya. Lagu apa tu, Dek? Lagu apa? Kena tengoklah, jangan bagi tahu. Itulah. Tapi kalau bagi tahu, kita boleh dengar sikit. Lagu Emotion, Mariah Carey. Mariah Carey! Ya, benar lah, betul. Ya, tapi akak dah tukar tajuk dia emotional untuk akak. Emotion untuk anak. Emosiku terganggu. Ya, emosiku terganggu. Apa tu? Mariah Carey yang mana tu? Emotion. Belanja sikit. Belanja sikit je. You've got me feeling emotion. Boleh ke belanja lagu tu? Sikit je boleh. Sekarang. Boleh. Sekarang. Tak boleh kan? Sekarang. Boleh. Tak boleh. Nak tengok pukul 9. Betul tak Abang Jamil? Dia pandai tease lah. Dia pandai tease. Pandai lah adik ni. Adik umur berapa, Dek? Tahun ni... Pandai lah Janani gila. Orang semua nak tengok Janani. Kau macam malu kenapa? Tahun ni masuk 13. Oh, 13 tahun. Maksudnya 13 tahun. Okey Kak, apa yang seronok sangat pasal family duo ni? Cuba cerita sikit. Sepanjang akak orang kata melakukan dia punya syuting dan sebagainya. Ya, seronoknya family duo ni dia satu sebab kita bonding lah dengan family kan. Betul. Lepas tu satu lagi sebab konsep dia konsep lebih kepada persembahan vokal yang kedua. Jadi dekat situ kalau rasa kita bagus menyanyi, kita ketengahkan diri kita sebagai yang boleh menyanyi. Kalau tak, kita backup je lah, jadilah macam Kak Syira. Kak Syira. Bijak jawapan tu. Okey, kita ada banyak lagi cerita yang kita akan tanyakan kepada pasangan mak dengan anak ni. Sekarang ni kita biarlah wartawan kita buat kerja sikit. Jom kita dapatkan story panas di Melodi minggu ini. Jom kita tengok. Cing. Siapa cerai? Kisah kita yang takkan sempurna. Umum tahu dengan keadaan kesihatan penyanyi popular zaman ini yang mengalami masalah tulang belakang melengkung atau skoliosis. Difahamkan juga zaman ini kini terpaksa menghentikan rawatan buat sementara berikutan kos rawatan yang tinggi. Terima kasih Abang sebab sudi datang ke TV3 interview dengan Melodi. Saya pun terima kasih banyak pada Melodi. Dah lama tak datang sebenarnya. Pertama sekali nak tanya juga bagaimana dengan keadaan kesihatan Abang zaman ni sekarang. Kita difahamkan kan Abang mengalami sakit tulang belakang melengkung iaitu skoliosis. Boleh beritahu update terkini? Sebenarnya penyakit ni ramai pun dah tahu, dah lama dah saya mengidap skoliosis ni kan. Jadi cuma kebelakangan ni sejak PKP ni saya banyak duduk kat rumah. Jadi kita banyak duduk. Postur tu makin lama makin bengkok dia makin banyak. Sekarang ni dia dah cocok saya punya rusuk sebelah kanan ni. Itu yang jadi sakit. Sebab kalau nak ikutkan penyakit skoliosis tu itself dia tak sakit sangat. Dia cuma kita tak selesa kan. Sekarang ni dia dah jadi sakit. Jadi mengganggu sikit lah. Apabila abang kata penyakit ini mengganggu aktiviti seharian, macam mana aktiviti seharian abang, aktiviti kerjaya seni? Ada tak sedikit sebanyak ia memberikan kekangan lah kepada abang? Kekangan setakat ni tak ada. Cuma saya segan lah tengok kadang-kadang orang nampak saya keadaan diri saya dari segi fizikalnya memang nampak lah. Saya ingat kan. Cuma saya bersyukur sebab peminat boleh terima. Orang ramai pun faham. Jadi Alhamdulillah lah. Saya cuma kita bimbang takut ada yang salah sangka, salah faham tentang perkara ni kan. Saya setakat ni kerja tu terganggu sikit-sikit tak apalah. Nak ikutkan kehidupan harian pun terganggu juga. Semua perkara terganggu. Tapi syukur Alhamdulillah saya masih boleh bekerja, masih boleh berjalan pun dah Alhamdulillah lah. Saya difahamkan yang abang kini menghentikan rawatan seketika kerana katanya kos yang tinggi dengan pendapatan yang terjejas. Jadi boleh abang kongsikan tentang perkara ini? Saya hentikan sebenarnya rawatan tu sebab dia melibatkan bersentuhan. Sebab benda tu bila kita buat rawatan dia tu merupakan kairo. Memang kita
kita kena bersentuhan. Jadi benda tu SOP kan. Jadi saya rasa kurang sesuai untuk waktu ni. Jadi kita hentikan. Di samping juga memang kos dia dalam sebulan RM4,000 jugalah. Jadi untuk sementara waktu ni saya berhentikan, tapi bukan itu semata-mata sebab dia memang kita nak ikut SOP lah kan. Actually tak ada tinggi sangat, boleh tahan lah, tapi dalam keadaan kita sekarang ni lah dia mencecah hingga 2 ke 3,000 lah. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita kena mana yang penting dipentingkan, tapi pada saya itu penting kesihatan saya. Jadi mungkin kalau bertambah worse saya akan teruskan balik. Menyentuh tentang pendapatan terjejas kan, kita tahu Abang Zaman ni bukan asing lagi dalam dunia seni hiburan. Jadi apabila abang mengalami kesukaran lah ketika ini kan, lagi-lagi PKP ni dengan dunia menghadapi pandemik, apa yang abang boleh katakan mengganggu abang untuk membuat rawatan juga? Keterjejasan sebenarnya terjejas kita semua ni sebenarnya semua pun rasa kan. Saya akan ambil usaha selain daripada menyanyi, mungkin kita akan buat satu benda lain yang di luar saya punya bidang kerja sebelum ni sebagai salah satu langkah alternatif lah untuk teruskan hidup kan. Jadi pada saya tak ada istilah segan ke istilah apa, sebab apa, kita ni hidup untuk diri kita, untuk family kita. Selagi benda tu kita buat dengan cara yang betul, saya rasa tak ada masalah, insyaAllah. Doakan saya berjaya dengan apa yang saya nak cuba buat lah selepas ni lah, insyaAllah. Tak boleh bagi tahu lagi. Dia berniaga lah, perniagaan lah. Terakhir, apa yang abang ingin katakan kepada mereka semua ini yang berdoakan yang baik-baik buat Abang Zaman ni, yang sentiasa mengikuti perkembangan dan juga sentiasa menyokong apa yang Abang Zaman ni lakukan sehingga sekarang? Tak ada kata yang dapat digambarkan lah. Terima kasih banyak kepada semua yang menyokong, terutamanya peminat-peminat fan club saya dan semua peminat seni tanah air. Terima kasihlah bagi sokongan sebab menolak kira kita punya latar belakang, atas kita punya bakat dia orang support. Jadi terima kasih banyak dan insyaAllah saya pun akan cuba buat yang terbaik lah untuk anda semua kalau dapat lah, selagi yang saya mampu lah. Jadi apa pun kita sama-sama kena lawan COVID-19 ni, kita jaga kita lah, ingat dan siapa yang belum dapat vaksin tu bolehlah apply. Ya, apa-apa pun kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Abang Zaman ni. Semoga Abang Zaman ni akan terus sihat, kembali pulih, boleh orang kata bekerja seperti biasa. Ya, kita teruskan dengan kita punya pelapis baru yang mungkin akan menggantikan Abang Zaman ni. Pelapis baru Family Duo malam ni akan menggamatkan TV anda jam 9 malam di TV3. Okey, Akak. Ya, kau kenapa attack aku je? Orang selalu tengok Hamiza Adnan berlakon kan. Bawa watak pun yang dahsyat-dahsyat ni. Berlakon dah hebat. Boleh ke? Berlakon je orang akan ingat lakonan Akak. Sekarang ni nyanyi ni penonton melodi nak ingat juga nyanyian Akak. Aku ke kena nyanyi tu? Ya, Kak. Okay. Samalah. Nak berdiri ke? Tiba-tiba kan. Ya, tolonglah cover Mami. Kenapa ni? Aduh, Sekali, Adrian. Okey. Sikit je. Satu chorus je. Okey. Nyanyi lagu apa? Tak. Tekan mana? Lagu apa? Cepat saya. Kau nak melodi ni 8 jam. Lagu yang malam ni sikit. Chorus. Yang emotion tu boleh. Emotion boleh. Nak emotion dulu. Dia tak nak kasih. Dia nak semua surprise malam ni. Nyanyi lagu yang apa? Yang live, yang senang. Apa-apa je lah boleh nyanyi. Yang senang. Okey. 3, 4. Biar aku tulis semua perjalanan hidupku. Mak dia main mak dia main je. Aku dah tak ada cue. Ya, bagi Ernie Zakri lah. Takutlah kita. Sedangnya suara kau ni. Memang boleh bawa lagi tinggi lah. Yang boleh tukar-tukar tu boleh? Yang masa chorus tu. Cubalah sikit. Boleh ke? Biarlah ni show dia lah. Show dia. Show dia lah. Kita orang dengar dia. Akak macam tak penting dalam cerita ni. Aku dah ambil show lain lah. Okey, 3, 4. Ku bersuara saat kau berikan derita. Terpedaya bukan pengakhiran cerita luka. Tercaparnya diriku. Sedap weh, itu dah pagi. Itu dia. Hamiza Adnan telah menyumbangkan suaranya kepada lagu anaknya tadi. Maknanya Kak, mana datang dia punya bakat nyanyian ni Kak? Sasalah daripada lelaki dia. Kau ni pun dah dengar memang dah tadi. Memang tak peduli aku kat sini. Kecil hati aku. Mak dia tadi dah dengar dah suaranya. Memang taklah jatuhnya ke sini. Adik ni baru 13 tahun tau. Suara dah macam tu. Memang ada selalu nyanyi kat sekolah ke? Nyanyi macam mana? Tak, kat rumah. Oh, semio semualah. Okey, Akak. Tak. Kata semio babe. Karaoke. Karaoke kat rumah. Bagus. Kak Meja, ucapan akhir kepada peminat Akak untuk malam ini. Okey, kepada peminat-peminat saya, kalau ada kenduri kahwin, pergilah malam ni. Tak payah tengok Family Duo tu. Hei, kena tengok Kak. Kita panggil Akak datang sini suruh tengok. Okeylah. Okey, kepada peminat-peminat rancangan Family Duo, rancangan terbaru yang sesuai ditonton bersama seisi keluarga. Saksikan malam ini pukul 9 malam. Kami nyanyi live.
Yes. Okey, good luck adik. All the best. Okey. Jangan give up tau. Suara sedap. Yes. Baik, thank you. Terima kasih banyak-banyak nak saksikan mereka malam ni 9 malam di Family. Sedap sangat suara Aisyah. Okey, kita teruskan melodi ke kita nak berhenti rehat seketika ni? Sekarang macam mana ni? Kita berhenti rehat dulu. Kita akan kembali. Itu tadi kita dengar Kak Mija. Nak dengar abang nyanyi pula. Tak payahlah. Kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Abang sikit. Belum. Sikit. Awal. Hey. Abang. Kita tu ramai artis yang macam tak happy kita buat susah-susah, album jual with very good sales. Lepas tu peminat pun suka, tapi tak suka. Kita tak naklah orang-orang yang mengganggu tu, takkan kita nak buat report lagi sekali kan. Penatlah, kalau boleh nak berdamai secara baik. Kita tak nak ada gangguan-gangguan lagi. Semua orang diuji, semua orang pernah down, tapi jangan rasa pernah gagal sebab orang yang gagal adalah orang yang tidak mampu bangkit ketika dia gagal. Sassy the down with the wild Apache and we come around the country. Everybody, are you ready for this party? Lama kita tidak mendengar kisah tentang penyanyi Sassy The Don. Ingat tak? Kabarnya Sassy merajuk dengan industri hiburan tempatan. Melody sempat berjumpa Sassy dan bertanyakan perancangan kerjayanya untuk tahun 2021. Come on Sassy The Don, don't take it too personal. Come on and menyanyi balik. Untuk tahun ni, it's going to be very interesting because Sassy akan terbitkan album ke-6. So ada lagu-lagu baru, ada lagu Bollywood satu. I hope 2021 dengan album baru memang it will be a new experience for me as an artist because dah lama Sassy tak dalam mainstream kan. Yep. Sekarang ni lagu Humpty Dumpty dah berada di laman YouTube hampir sebulan ya. Viewernya sangat tinggi juga. Apa yang Sassy boleh kongsikan tentang lagu Humpty Dumpty ni? Malaysia memang ramai ada peminat muzik reggae. Sassy dah 20 tahun dalam industri muzik, daripada dulu sampai sekarang peminat reggae itu memang ada. Untuk lagu Humpty Dumpty ni sambutan dia memang meriah and I'm very happy with the response daripada public because Sassy daripada dulu bukan artis untuk bangsa India aja, daripada dulu Sassy selalu seorang artis untuk rakyat Malaysia. With this song and with the response I'm getting, I just hope that response dia akan memang lebat lagi. Dengan lagu ni I harap it will reach out kepada generasi muda, anak-anak, sebab tu I panggil lagu tu Humpty Dumpty. So, ramai budak-budak ibu bapa yang support lagu tu, yang suka. Macam dulu Sassy cukup terkenal di pasaran mainstream. Banyak Sassy telah berkolaborate dengan nama-nama besar seperti Zainal Abidin, Ultimate, Amy Search. So sekarang macam mana Sassy sendiri nak kembalikan nama Sassy seperti dulu dalam pasaran mainstream ini? Sassy rasa zaman dulu tu, masa seperti Aisyah kata, I was aktif dalam industri mainstream. Saya bukan aktif sebab industri aktif ke saya yang aktif. Masa tu kita kena kerja kuat. Dalam 10 tahun yang ni memang banyak yang Sassy dah experience sebab one side is kerja. Sebab industri muzik Sassy banyak fokus kat India. Kita sebagai artis Malaysia memang banyak peluang untuk jadi artis ekspor. Yang nyanyi lagu bahasa Melayu, dia orang ekspor ke Indonesia, Brunei, macam Sheila Majid dulu and Sheila Hamzah in China. So I rasa memang it's my job to try different languages and all that. So itu je Sassy buat. Tapi sekarang Sassy nak kembali kepada buat apa yang sepatutnya di Malaysia lah, because saya rasa Malaysia ni banyak lagi potensi dia. Apa yang Sassy ingin katakan bila ada segelintir peminat Sassy sendiri yang tidak tahu perkembangan Sassy sebenarnya, mengatakan Sassy ini merajuk dalam industri hiburan tanah air. Adakah Sassy sebenarnya merajuk ataupun sebaliknya? Kalau I nak cakap merajuk ataupun tak merajuk, I think mungkin I'm on the fence lah. Sebab banyak kali Sassy cuba untuk AIM masa tu, Underground Industry Music kan. Bila dah terbitkan album tu, I bagi untuk nomination. Selalu dapat respon yang pelik-pelik. I selalu fikir negara lain boleh appreciate it. I dapat award daripada Nigeria, daripada Singapore, I dapat award daripada London. Sekarang ada nomination baru untuk World Afro Music Awards. Sassy pun nominated, only Asian in the world. Masa tu Sassy memang upset dengan panel-panel. Itu ramai artis yang macam tak happy. So kita buat susah-susah, album jual with very good sales. Lepas tu peminat pun suka, tapi tak suka. So I pun rasa macam I'm not doing this untuk awards lah. Kalau diorang nak recognize, kalau diorang nak appreciate, diorang boleh appreciate. Industri zaman tu lain. Sassy tengok sekarang ni, sedih nak cakap kan, industri sekarang is just chasing YouTube views. Kita dapat 1 juta, 2 juta interview, diorang bangga pasal tu. Dulu kita bangga sebab kita dapat jual album 10,000, 20,000, 30,000 unit. That's also another thing. Tapi sekarang I rasa zaman sekarang. So Sassy pun kena accept lah benda tu. Mulai tahun ni, lepas album ni keluar, you guys will see me collaborating dengan artis-artis baru kat Malaysia. So Sassy rasa sedih lah kalau Sassy give up and tidak bekerja keras
untuk melanjutkan diri Sasi dalam industri muzik ni. Baru 42, I tengok artis macam M. Nasir, Ramli Sarip, semua senior-senior, dia orang top lagi. I rasa sebanyak mana yang Sasi dapat contribute, I akan terus contribute lah. Untuk semua peminat yang kat rumah, yang kat luar tu, yang sentiasa support Sasi daripada dulu, I tahu ada ramai yang memang terasa, mana pergi Sasi ni, tiba-tiba muncul kat kaca TV. Saya masih kat sini. Tapi Sasi, kalau you really been following me, you can check me out on YouTube. Sasi janjilah akan lebih banyakkan muzik, takkan menghilangkan diri lagi. Okey, itu dia cerita pasal Sasi The Don. Dan sekarang kita bersama dengan artis yang juga banyak view-nya dekat YouTube. Berjuta-juta ni orang nak tengok ni kan. Ya. Alhamdulillah. Bukan dapat kat Nabila pun kan. Dekat sama-sama. Record label itu kata untuk keluarkan muzik-muzik lebih baik lah, kan? InsyaAllah. Bella, sekarang ni kita nak interview pasal anugerah juara lagu ke-32. Okey. Soalannya pertama, adakah Bella ready? Itu dia. Alhamdulillah persiapan pun dah dibuat, tapi sebelum kita bercerita pasal ready tak ready ni, saya rasa kita kena ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tim Kak Huda, tim Muzik-Muzik 35. Yalah, walaupun ada pandemik dan sebagainya, selepas postpone dan ada masalah lain, tapi masih lagi kita dapat jalankan anugerah juara lagu yang ke-35 ni. So cabaran dia tu sangat-sangatlah orang kata besar kan, tapi masih lagi berjaya. So tahniah juga kepada tim muzik. Dan untuk Bella, alhamdulillah persiapan ke arah AJL 35 tu mengikut seperti yang dirancang lah. So insyaAllah lah semoga dipermudahkan pada AJL 35 nanti, insyaAllah. Kita betul-betul tinggal seminggu saja lagi sebelum anugerah juara lagu berlangsung, iaitu pada 14 hari bulan Mac 2021 yang akan diadakan secara langsung dan secara maya, tidak ada penonton langsung. Jana, tahun ni memang tak ada penonton langsung. Jadi bila masuk AJL ni, orang nak vibe penonton tu kan. Yalah, betul. Tapi bila nyanyi tak ada penonton ni, rasanya akan menjejaskan sedikit tak persembahan ke ataupun lagi fokus? Macam Bella, this is my first time kan masuk AJL. Jadi Bella tak pernah rasa dulu punya AJL dan sekarang punya AJL beza dia apa. Dulu kita jadi penonton, but sekarang to be one of the contestant dalam AJL. But of course, as semua orang tahu, AJL ni adalah pertandingan komposer, karya antara karya. So alhamdulillah karya-karya yang ke-12 karya ni semua karya yang terhebat. So dia lebih kepada komposer lah sebenarnya bertanding. Bella ni hanya perantara untuk menyampaikan lagu tersebut. So untuk Bella tu kalau seronoknya adalah audience kan, tapi kalau tak ada audience tu pun less nervous untuk Bella since this is my first time. So Bella rasa dia macam ada okey, ada pun okey. And then kita ada virtual kan, yang fans virtual boleh tengok, dan social media semua orang aktif. Okey, selalunya bila cakap pasal AJL, finalis yang datang interview di Melody, kita akan tanya, siapakah pesaing terdekat? Aduh, kalau untuk Bella tu, Bella rasa Bella sentiasa compete dengan diri sendiri. My previous performance kan, apa benda yang kita nak perbaiki. So macam sama lah, same goes to AJL 35. Bella nak bagi persembahan yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Mungkin ada sebelum ni Bella rasa macam tak cukup lah Bella bagi. Jadi dah lama kita tak dapat nak ada event kan, ada show dan sebagainya. So Bella rasa ini tempat untuk Bella macam okey. Buktikan satu, and then lagi satu untuk kita bagi yang terbaik. So Bella harap orang di luar sana, penonton Melody, mendoakan kesihatan Bella supaya lebih pulih. And then dapat berikan persembahan yang terbaik. Kita akan tanya pasal kesihatan sebentar lagi. Kita tahu kan sebelum ni Bella ambil kesempatan untuk berehat sekejap sebab kesihatan, tapi nak tahu juga apa kesihatannya. Tapi sebelum tu, Jana, kita ada cerita yang panas, iaitu Syed Iqmal ataupun lebih dikenali sebagai Dai Syed yang baru melancarkan lagu dan mendapat kecaman hebat baru-baru ni kerana ramai yang tak bersetuju atas sebab kesnya yang masih belum selesai. Ya, masih lagi kesnya berjalan. Maksudnya dan sebagainya. kes masih dalam berjalan, tapi dalam masa yang sama dia menggunakan peluang ini untuk mengeluarkan lagu. Jadi kita dapatkan Dai Syed untuk menjawab. Cing. Kosmetik iaitu campaign DCX dan saya yang mana
Khamis lalu, pendakwah selebriti dan pelakon Syed Ikmal telah pun dilantik menjadi duta sebuah produk dan melancarkan single terbaru beliau yang bertajuk Ya Habib. Single ini dikatakan telah ditulis ketika beliau berada di dalam lokap tempoh hari. Umum tahu tentang kes yang melibatkan Syed tahun lalu yang didakwa terlibat dalam kes cabul dan telah keluar dengan ikat jamin. Melodi Selami Hati Syed Ikmal. Syed, hari ini berlangsung sidang media secara virtual bersama dengan media-media lah. You melancarkan single terbaru yang bertajuk Ya Habib. Terima kasih kepada pihak Melodi yang sudi untuk interview saya pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab ketika mana saya diuji, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyayangi saya dan diberikan rezeki. Untuk lagu yang terbaru ni, alhamdulillah, bertajuk Ya Habib. Lagu ini dah lama dah sebenarnya saya tulis lagu ni. Saya mengharapkan lagu ni menjadi satu mesej kepada orang ramai, menjadi satu motivasi kepada semua orang. Jikalau kita hari ini duduk di bawah, insya-Allah satu hari nanti pasti orang melihat kita dan Allah mengangkat darjat kita, insya-Allah. Selepas apa yang telah berlaku kan untuk tahun 2021 inilah, bagaimana agaknya setakat ini perjalanan kerjaya you? Alhamdulillah, banyak juga offer-offer, antaranya berlakon pun ada, projek-projek kolaborasi dengan brand-brand banyak juga. Tahun ini juga 2021 projek Hari Raya, saya pun sempat juga sedang menulis buku yang bertajuk 23 Hari Semalam. Umum tahu kan tentang apa yang telah berlaku pada diri you pada tahun lalu, pelbagai onak duri yang mengaitkan nama Syed ataupun Dai Syed. Ketika perkara itu berlaku, you telah mengumumkan ataupun ingin memberitahu bahawa you akan rebranding nama you kembali. Maksudnya tak akan menggunakan nama Dai Syed. Namun IG you masih lagi menggunakan Dai Syed itu. Ketika mana orang sentiasa macam buanglah nama Dai dan sebagainya, bagi saya Dai itu adalah nama dipentas saja, tetapi hakikatnya semua orang adalah Dai. Dai adalah bahasa Arab, bahasa Melayunya dipanggil sebagai pendakwah. Tak kiralah siapa ke, kerja apa ke, duduk tepi jalan kerja itu ini pun, semua orang perlu dan wajib untuk menjadi seorang Dai. Saya akan rebrandkan nama baru saya Syed Ikmal, sebab nama saya Syed Shah Ikmal bin Syed Muhammad Saiful Jamalul Lail. Tetapi dalam masa yang sama juga Dai Syed tu masih ada, masih wujud, tapi untuk ke hadapan saya menggunakan Syed Ikmal. Umum tahu mengenai kontroversi yang mengaitkan nama you. Lama juga you mendiamkan diri. Meskipun perkara itu telah berlalu, ada tak sedikit sebanyak perkara itu mendatangkan impak lah kepada kerjaya you? Maksudnya saya sekarang dibebaskan dengan jaminan. So alhamdulillah, syukur pada Allah. Memang saya senyap seketika ketika mana saya dibebaskan. Ketika itu perlu perbaiki diri, sebab bagi saya ujian ini adalah ujian untuk saya dan saya tidak perlu untuk menyalahkan orang. Saya redha dengan ujian ini. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan memberikan banyak rezeki selepas daripada itu. Saya berpegang teguh, jadilah seperti bunga. Bila mana orang cabut dan orang renyuk bunga tersebut, pasti dia akan meninggalkan bau yang wangi. Komen you terhadap pandangan ataupun stigma masyarakat terhadap diri you, maksudnya isu yang dikaitkan dengan you bukanlah isu yang biasa. Boleh dikatakan di sini kan isu cabul. Saya tiada komen lah soal pandangan orang terhadap saya. Saya tidak ada rasa pandangan yang negatif kepada orang, bahkan saya membawa kepada pandangan yang positif. Seperti mana kalau orang membaling batu kepada saya memberi buah. Jadi itu yang saya pegang. Saya tak ada apa-apa komen, just positifkan semua orang. Semua orang diuji, semua orang pernah down, tapi jangan rasa pernah gagal, sebab orang yang gagal adalah orang yang tidak mampu bangkit ketika dia gagal. Mencalarkan adalah sikit sebanyak, itu biasalah, lumrah kehidupan. Dalam kehidupan kita pun tak tahu. Saya tidak berburuk sangka dengan siapa-siapa. Saya hanya berbaik sangka kepada orang. Kalaulah dia nak menjatuhkan kita dan sebagainya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Saya tak salahkan orang, saya tak kata kat orang, saya tak buat itu, saya tak buat ini. Saya teruskan dengan kehidupan saya nak betulkan diri saya nak cari rezeki yang baik, yang berkah dan teruskan perjalanan kerjaya saya akan lakukan yang terbaik, insya-Allah. Pada Mac akan datang ni kan, perbicaraan yang seterusnya akan berlangsung. Setakat ini bagaimana agaknya perkembangan daripada kes ini, apa yang you boleh katakan? Saya tak ada apa komen yang nak cerita tentang perbicaraan dan sebagainya. Saya mengikut peraturan pihak mahkamah. Kes masih dalam siasatan lagi, ya. Terakhir, apa yang Syed sendiri ingin katakan kepada orang di luar sana, meskipun apa yang telah berlaku terhadap diri you kan, namun masih ada lagi orang-orang di belakang you yang sentiasa menyokong, yang sentiasa orang kata memberi kata-kata semangat. Terima kasih, syukran jazilan, jazakallahu khair jazak kepada semua yang mendoakan saya. Saya pernah baca komen juga, antaranya orang yang tidak pernah mengenali diri saya. Ketika saya diuji, saya down, tiba-tiba dia mendoakan dan saya nak ucapkan syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak boleh nak membalas jasa anda, bahkan saya doakan Allah yang membalas jasa anda. Ya Allah. Saya doakan yang baik-baik saja untuk Syed Ikmal. Macam bila dalam situasi macam ni, abang, kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Adalah lebih baik jangan jadi plastik. Jangan jadi plastik, jangan berkata-kata. Kita tunggu je orang kata keputusan daripada mahkamah sendiri. Okey, Nabila Razali. Bercakap pasal suara tadi kan, apa doakan semoga apa orang kata kesihatan dan sebagainya. So macam mana status kesihatan Nabila Razali? Boleh tak orang kata bawakan yang terbaik nanti masa AJL?
Itulah, insya-Allah semoga dipermudahkan. Tapi sekarang masih lagi amalkan yang doktor suruh amalkanlah, ubat, and then ada madu, benda-benda yang mak suruh tu buatlah. So, minum ais tak sekarang? Tak, dah kurang dah. Dan sekarang lebih banyak berdoa sebenarnya sebab kita dah buat cara itu kan. Jadi kita macam-macam lah untuk pulihkan supaya kembali daripada asal. InsyaAllah. Okey, kita cakap lagi satu antara kenapa penonton menantikan sangat Anugerah Juara Lagu adalah konsep persembahan itu sendiri. Jadi kita tanya Nabila punya persembahan, boleh tak bagi hint sikit-sikit ataupun sebenarnya surprise? Of course lah surprise. Tapi Bella rasa bukan Bella seorang sahaja. Kita ada 12 contestant. So Bella pasti semua orang akan menantikan kesemuanya dan Bella pasti semua akan bagi persembahan yang terbaik. So Bella harap korang nantikan je lah 14 Mac nanti jam 9 malam. Ya, betul. Okey, jangan lupa untuk saksikan Anugerah Juara Lagu. Jadi kepada peminat Nabila sendiri. Okey, kepada semua penonton Melody dan juga peminat Nabila Razali, Nabila FC, terima kasih banyak atas sokongan anda dan jangan lupa untuk meriahkan lagi malam 14 Mac jam 9 malam di TV3 Anugerah Juara Lagu yang ke-35. Terima kasih Nabila Razali. Thank you so much. Dan ingat, temu janji anda bersama Anugerah Juara Lagu yang ke-35 akan diadakan secara virtual pada hari Ahad nanti. Tengok Melody dulu pagi, lepas tu malam tu ramai-ramai kita tengok Anugerah Juara Lagu. Thank you so much. Abang Wan, all the best. Kami di Melody mengucapkan kepada Nabila. Semoga dipermudahkan. Amin. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali dengan Melody selepas ini. Bye. Wah, ada cerita panas lah lepas ni. Nak berdamai secara baik. Kita tak nak ada gangguan-gangguan lagi. Kadang-kadang terfikir juga orang yang kita layan ni betul ke tak betul. Rasanya buang masa melayan dengan orang-orang yang macam ni kan. Yang tak ada maruah diri. Kita teruskan lagi dalam Melody hari ini dan kalau tadi kita dah ada tetamu-tetamu kita Nabila Razali, Nana Nordin dan juga Nadia Bryan. Betul. Dan itu kata kita pelan-pelan lah kita nak adakan tetamu untuk tapi kita dah terasa meriah mereka. sikit abang kan bila kita ada tetamu jemputan yang datang bersama dengan kita dan mungkin peminat-peminat mereka sendiri yang rindukan mereka dapat tengok mereka secara live di Melody. Apa-apa pun kita kena jaga jarak. Betul. Kita kena pastikan SOP yang ketat dan kita akan cubalah untuk menyampaikan dengan cara yang paling selamat. Dan untuk penonton-penonton yang mungkin ada sedikit kerisauan tentang kenapa ramai-ramai sangat. Jadi apa yang kita cuba nak sampaikan sebenarnya kebanyakan artis dalam industri hiburan kita ni mostly dah buat swab test banyak kali. Macam saya sendiri dalam masa sebulan ni pun dah dekat 2-3 kali kena buat swab test. Sebab bila kita nak masuk satu-satu set penggambaran tu, kita kena buat swab test. Abang punya untuk AJL hari Isnin. Kita ni lusa pun kita kena buat swab test lagi. Maknanya dalam bulan ni saja saya dah buat swab test dekat 3 kali. Jadi kita memang mengharapkan sangat kita dapat vaksin secepat mungkin. So, tak adalah lepas ni kena rodok lagi hidung kita. Rodok pun rodok lah Jana untuk keselamatan bersama. Betul. Dan sekarang ni kita ada isu pasal Puteri Sarah dan juga Syamsul Yusof. Ini katanya isu yang tidak berkesudahan tapi sekarang dah nampak sedikit sinar bila Puteri Sarah dan ibu mertua sendiri telah menyatakan yang hubungan tu dah kembali pulih. Dan dia juga ada warning untuk orang ketiga. Warning daripada mak mertua sendiri tak ke? Tak tahulah abang. Kita doakan yang terbaik. Untuk itu jom kita saksikan Puteri Sarah dan juga ibu mertuanya Datin. Silakan. Acing. Uish. Umum tahu tentang pergolakan rumah tangga pasangan pelakon dan juga pengarah Syamsul Yusof dan juga Puteri Sarah pada tahun lalu. Terbaru, pasangan ini dikatakan telah pun kembali berbaik semula. Namun, kami difahamkan ada pihak yang tidak senang melihat kebahagiaan pasangan ini. Siapakah pihak yang dimaksudkan itu? Melody mendapatkan penjelasan Puteri Sarah. Kita bersama dengan Puteri Sarah dan juga Datin Fatimah. Kongsikan sedikit sebelum kita nak orang kata lebih lanjut lagi. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Hari ini berlangsung sidang media anak kepada Puteri Sarah dan juga Syamsul. Syaikul dan juga Sumaya dilantik menjadi duta satu produk kan. Kongsikan sedikit. Hari ini hari dalam sejarah. Alhamdulillah anak-anak saya Syaikul dan Sumaya menjadi duta kepada barang-barang baby, shampoo, sabun, ada hand sanitizer for kids. Tak sangka alhamdulillah memang rezeki Syaikul dan Sumaya. Sarah sendiri macam mana
agaknya orang kata kerjaya lakonan Sarah. Kalau kita lihat sekarang, Sarah dah banyak dah dekat kaca TV. Maksudnya you dah kembali aktif. Macam mana agaknya kerjaya lakonan you sekarang? Alhamdulillah, kerjaya lakonan memberangsangkan. Actually sebenarnya sebelum PKP ni, I tengah syuting. Jadi kita orang terpaksa stop sekejap. Kita orang akan sambung hari Sabtu ni. Actually kalau korang tengok hari tu, drama I, Plastik ke Hatimu, baru je habis. InsyaAllah next, Sabarlah Duhai Hati, slot Akasia pukul 7. InsyaAllah akan keluar bulan puasa ni. Umum mengetahui lah sebelum ini Sarah mempunyai masalah dengan Samsul. Tapi Alhamdulillah sekarang ni Sarah dan juga Samsul telah pun berbaik semula. Hubungan rumah tangga tu dah semakin pulih. Apa yang boleh Sarah katakan tentang perkara itu? Actually sekarang ni kita orang memang dalam fasa baik. Seperti korang tengok dekat IG my mother-in-law, dekat IG Syamsul, IG I juga I share. Syamsul dah kerap datang ke rumah. Umum pun tahu I sekarang tinggal bersama dengan my in-laws. Syamsul pun kerap datang ke rumah jumpa anak-anak. Jumpa juga I. Alhamdulillah, syukur. Semuanya kerana doa family, doa netizen di luar sana yang sentiasa mendoakan kami bahagia kembali seperti dulu. Lama juga kan orang kata isu ataupun permasalahan dalam rumah tangga antara you dan juga Samsul ni berlaku. Jadi mungkin apa yang membuatkan Sarah dan juga Samsul sendiri mengambil satu kata sepakat untuk orang kata kembali berbaik, pulihkan rumah tangga ini? Demi anak-anak. Kami ada anak-anak, 2 orang yang comel-comel. Anak-anak pun masih kecil lagi. Jadi kami tak nak terburu-buru membuat keputusan yang boleh merosakkan semua. Bagus juga dengan pisahan sementara ini, bukan perpisahan selama-lamanya. Kat luar tu jangan bahagia sangat lah. Sementara untuk kita berfikir, muhasabah diri, fikir apa salah aku. Kita sepakat untuk kita kembali kerana anak-anak. Tipulah, takkanlah tak ada love lagi kan? Ada. Cuma love tu nak kena cari. Baru-baru ini Sarah juga telah memuat naik beberapa status di IG story you yang mana mengatakan bahawa ada yang tak senang duduk melihat kebahagiaan you bersama dengan Samsul, ada yang tak suka apabila you berbaik kembali dengan Samsul. Mungkin you boleh kongsikan sedikit mengenai perkara tersebut. Saya nak nasihatkan orang-orang yang tak ingin melihat Samsul dengan isteri dan keluarga dia bahagia tu, bertaubatlah. Kenapa mesti nak lakukan sesuatu yang boleh meruntuhkan masjid kan? Berdosa besar tu. Janganlah ada iri hati. Kesianlah tengok anak-anak dia orang. Janganlah cuba nak meruntuhkan rumah tangga dia orang. Saya rasa mereka tu tahu siapa mereka. Selain pada itu kan, Sarah juga ada menambah di IG story itu yang mana mengatakan bahawa pihak itu yang mana tidak suka melihat kebahagiaan Sarah dan juga Samsul bukan sahaja mengganggu you, malah mengganggu kakak ipar you dan juga mengganggu ibu mertua you iaitu Datin Fatimah sendirilah. Sehingga kan Sarah kata kat bawah tu, jangan sampai you buat report polis lagi sekali. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa agaknya bentuk gangguan itu? Sebelum ni macam Syamsul pun mendapat gangguan juga. Dia pun ada report polis. Kami pun hari tu kan pergi ke balai polis juga untuk memberi kerjasama lah. Kita tak nak lah orang-orang yang mengganggu tu, takkan kita nak buat report lagi sekali kan? Penat lah. Kalau boleh nak berdamai secara baik. Kita tak nak ada gangguan-gangguan lagi. Kadang-kadang terfikir juga orang yang kita layan ni betul ke tak betul? Rasanya buang masa melayan dengan orang-orang yang macam ni kan, yang tak ada maruah diri. Sejak daripada isu ini berlaku, maksudnya kisah rumah tangga Sarah dan juga Samsul, diperkatakan ada beberapa nama yang muncul kononnya menjadi orang ketiga dalam isu rumah tangga you kan. Antaranya adalah seorang wanita yang dikatakan anak kepada seorang pelakon. Jadi adakah di sini Sarah dan juga Datin ingin mengatakan bahawa pihak yang mengganggu ataupun pihak yang tidak senang melihat kebahagiaan Sarah dan juga Samsul adalah pihak itu? Nak jawab. Sebenarnya perbuatan dia tu sikit pun tak ada mengganggu rumah tangga dia orang. Tetapi atas sebab-sebab mungkin nak menjatuhkan nama baik Samsul dan keluarga Samsul, dia lakukan benda-benda macam ni. Mengganggu Sarah, mengganggu keluarga kami kan. Sebenarnya bukan untuk nak merebut siapa-siapa ke, nak merebut Samsul ke, sebenarnya dia nak menjatuhkan. Kami tak pernah cakap sama. Yang tahu-tahulah macam tu. Dia tahu siapa dia. Dia tahu siapa dia. Kami tak nak pinpoint siapa sebab sebelum ni pun Sarah tak pernah cakap siapa-siapa. Tipulah kalau Sarah nak sorok sebab umum memang tahu apa yang terjadi kepada Sarah dan Syamsul. Tak tahulah kalau orang itu dia yang munculkan diri di sini, saya tak tahulah. Terakhir, apa yang Sarah dan juga mungkin Datin Sri ingin katakan kepada orang di luar sana yang orang kata tumpang gembira apabila dapat tahu korang dalam fasa memperbaiki rumah tangga kan, dan juga mungkin nasihat kepada individu tersebut. Syamsul dengan Sarah bukan tak tinggal sebumbung, cuma Sarah datang duduk rumah saya dan Syamsul pun datang ke rumah saya. Mungkin Sarah merajuk kan orang di luar sana yang mendoakan kebahagiaan mereka, teruskanlah berdoakan. Kepada sesiapa yang berniat tak baik akan keluarga Syamsul dengan Sarah, saya harap orang ni akan terima balasan. Dan saya tahu, dia tahu siapa diri dia. Sarah tengok banyak yang positif bila kami semua upload video Syamsul dengan anak-anak apa semua. Ramai juga yang mengajar Sarah baca doa, apa, kena buat apa semua kan. Alhamdulillah kepada yang bagi tips-tips tu. Ada kata-kata tak kepada orang ketiga tu? Awas.
Okey, sedar tak sedar bang, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Berbaki lagi 3 minit sebelum kita melabuhkan tirai melodi untuk minggu ni. Alang-alang sebelum kita melabuhkan tirai ni, macam kita tengok tadi kan cerita Putri Sarah tu, Datin pula Fatimah pun bagi komen-komen beliau. Kan rasa macam kesian sebab kata dia orang lah kan, mereka ada anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil ni kadang-kadang tak tahu apa-apa. Jadi bila ada pergolakan dalam rumah tangga ni yang jadi mangsa anak-anak kan? Betul, ibu mertua sendiri pun orang kata turun untuk berikan statement penjelasan tentang situasi yang berlaku. Maksudnya itu dah di tahap yang tolonglah faham, janganlah lagi ganggu hubungan ni. Rayuan seorang ibu dan juga seorang isteri dalam membesarkan anak-anak tu. Ya, betul. Dalam keadaan ni abang sebagai seorang yang menggalas tanggungjawab sebagai suami. Pandangan abang sebagai seorang suami sendiri sebenarnya macam mana? Macam tadilah dia orang kata kan, macam Sarah kata tadi, mereka memerlukan masa. Even Syamsul pun bila datang tengok anak-anak dia, tengok dia juga. Jadi itu satu perkembangan yang baik dan kita orang luar ni kan, kita jangan tokok tambah banyak-banyak Jana. Kita jangan orang kata walaupun kita ada jabatan netizen dan sebagainya, kita doakan yang terbaik sebab kadang-kadang bila kita tokok tambah benda-benda macam ni akan jadi besar dan ia akan membuatkan hubungan yang nak baik tu akan jadi rosak semula. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik, semoga rumah tangga yang dibina dengan anak-anak dan juga keluarga akan kekal sampai bila-bila. Betul. Okey, itu cerita pasal Syamsul dan juga Sarah. Ini cerita pasal AJL ni. AJL 35 yang akan berlangsung pada hari Ahad ni. Ya. Ini kali pertama dalam sejarah Jana, AJL tanpa penonton. Tapi kehangatan debaran masih terasa. Lagi seminggu nak ke AJL ni, kita dah macam alamak, siapa yang akan menang? Siapa yang akan dapat persembahan terbaik? Okey, kita nak tanyalah Jana, ibarat kita tanya sotong tu kan. Jana rasa prediction bagi Jana Nik sendirilah. Ini antara Jana Nik lah kan. Kalau ikut kita kan sebagai selebriti, kita kalau boleh nak lagu Zizi Kirana tu menang. Kerana lirik dia sesuai untuk zaman sekarang. Sakit hati semua nak luah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Lirik-lirik. Tapi kita merasakan yang Hil Husaini mungkin akan menang lagi sekali sebab banyak lagu dia. Tu lagu Bella tadi pun mungkin juga. Ya, banyak ciptaan-ciptaan Hil Husaini. Banyaklah sebenarnya. Okey, kita tak nak tahu apa siapakah yang akan menjuarai anugerah juara lagu persembahan terbaik dan sebagainya. Kena saksikan hari Ahad ini jam 9 malam secara eksklusif di TV3. Untuk itu, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, dan berdiri di atas bakat sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care.